Okey, dah habis untuk bab 8. So untuk pengukuhan kita banyak jawabkan soalan yang berkaitan. Okey, tadi awak dah jawab untuk games berkaitan tajuk. Kemudian kita dah jawab soalan objektif. Now kita akan buat soalan dalam buku teks ni ada soalan struktur, isi tempat kosong, kemudian ada soalan esei. Cuba kita tengok soalan nombor 1 bagaimana nak buat. Okey, untuk soalan nombor 1 ni senang je. Awak labelkan saja A tu apa, B, C dan D. Tak perlu salin peta ni, tak perlu lukis peta. Awak tulis je soalan 1, peta 1 menunjukkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia. So A tu apa? Cuba tengok A. Kan? Ni A. Hutan apa kat sini? Sini hutan apa? Kan kita dah belajar 4 tadi kan? Pilihlah. Hutan gurun panas kat mana, hutan monsun tropika kat mana, hutan daun lurus sederhana ataupun hutan konifer. Mana-mana satu kat atas tu ya. Okey, soalan nombor 2 bagaimana nak jawab? Okey, soalan nombor 2 ni awak kena ni lah. Kena salin lah ya. Okey, salin soalan ni. Kemudian isikan jawapan yang betul. Jawapan nak ambil kat mana? Dalam buku teks. Kalau gurun panas ni, contoh tajuk gurun panas, pergi dekat tajuk gurun panas. Yang ni pun sama, pergi kat tajuk dia. Ada jawapan dia sebenarnya. Okey, soalan 3 dan 4 ni adalah merupakan soalan esei. Soalan esei bagaimana nak jawab? Okey, soalan 3 ni berikan 2 perbandingan. So, untuk perbandingan, saya syorkan awak buat kotak. Okey, nak buat kotak macam mana? Awak buat 2 kotak. Okey, 2 kotak begini. Nak rapat pun tak apalah. Nak rapatkan kotak ni kan. Contohlah, maaf. Buat 2 kotak. Satu kotak kolom untuk hutan hujan tropika. Satu lagi kotak untuk hutan monsun tropika. So, kat atas ni, apa? Dia punya tajuk lah. Kat sini letaklah hutan. Sini hutan hujan tropika. Buat penuh lah. Sini hutan monsun tropika. Kat sini tulis soalan lah. Kat sini tulis soalan dia. Apa? Ni contoh awak buat dekat dalam buku tulis lah. Okey. Perbezaan pertama. Saya bagilah satu ya. Hutan hujan tropika, lantai hutan. Tulis lantai hutan. Apa? Padat ke kurang padat kalau hutan hujan? Kalau hutan hujan tropika ni ada kat Malaysia kan. Contohnya kan. Hutan Khatulistiwa tu. Hutan, lantai hutannya kurang padat. Lantai hutan kurang padat. Tulis. Kemudian hutan monsun tropika, lantai hutan padat. Tulis. Kenapa padat? Kenapa yang ni tak padat? Ingat tak lagi kalau hutan hujan tropika ni berbentuk kanopi kan. So, bila kanopi terlindung daripada cahaya matahari. So, kat bawah sekali lantai hutan tu tak dapat cahaya matahari. So, dia kurang padat lah tumbuh-tumbuhan dia. Untuk hutan monsun tropika ni dia berlapis-lapis kan. Lepas tu agak jarang. Kemudian tembus cahaya matahari. So, bawah lantai dia padat lah dengan tumbuh-tumbuhan. Okey, yang kedua apa? Yang ketiga apa? Masukkan lebih pun tak apa. Walaupun dia nak 2 je kan. Manalah tahu salah satu salah ke. Okey, itu cara untuk jawab nombor 3. Walaupun dalam bentuk esei, boleh buat dalam bentuk kotak kolom gitu ya. Okey, nombor 4 ni kita nak tekankan. Okey. Contoh nombor 4 ni saya bagi kat sini dia tak tulis kan berapa markah. So, kita bagilah. Saya bagi kat sini 6 markah. So, bagaimana nak jawab kalau 6 markah? Apa yang perlu kita tulis? Okey, itu yang kita nak belajar hari ni. Okey, apa yang kita nak tulis bagaimana? Okey, kita tengok ya. Sini 6 markah ya. Okey, 6 markah ni memperuntukkan kita perlu cari 2 fakta, 2 huraian dan 2 contoh. Maksudnya sebenarnya 2 fakta je awak kena hafal. Yang 4 lagi markah daripada huraian dan contoh. Okey, apa itu fakta? Apa itu huraian? Apa itu contoh? Bagaimana nak tahu? Okey, contoh. Okey, kita tengok balik pada soalan dia. Okey, soalan dia. Kita pergi pada soalan dia nak apa? Dekat sini. Okey. Tumbuh-tumbuhan semula jadi. Ini kata kunci pertama, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Memainkan peranan penting. Okey, peranan penting ni kata kunci kedua. Peranan penting ataupun kepentingan terhadap pembangunan negara. So, 3 kata kunci dah faham dah. Maksudnya dia nak kepentingan tumbuhan semula jadi ni kepada pembangunan negara. Cikgu,
boleh ke masuk hakisan, halang hakisan sebagai keseimbangan ekosistem, tahan hujan, boleh ke cikgu? Tak. Kerana ia kepada pembangunan negara yang tadi yang kita sebut tadi adalah kepada alam sekitar. Ingat untuk soalan tumbuhan semula jadi, memang sangat bahaya kalau awak tak hafal kata kunci. Kata kunci yang ini adalah terhadap pembangunan negara. Memang sangat jelas kat sini, pembangunan negara. Mana-mana soalan nanti kalau awak tengok kepentingan kepada pembangunan negara, memang kena alert. So maksudnya pengaruh dia kepada pembangunan negara kita lah. Apa pengaruh tumbuhan semula jadi ni, hutan ni kepada pembangunan negara kita? Dapat apa? So berkaitan dengan ekonomi. Dapat duit lah kan. So bagaimana nak dapat duit tu? Sebab tu kita tengok ni. Bagaimana nak jawab? Kita tengok fakta pertama yang kita dapat. Okey, bagaimana tumbuhan semula jadi ataupun hutan lah senang kita panggil hutan lah. Hutan ni beri kepentingan kepada pembangunan negara. Yang pertama, fakta pertama. So bagaimana kita nak cari fakta ni? Kita tanya apa? Apa sumbangan dia? Apa peranan dia kan? So adalah kaitkan dengan pendapatan negara. So fakta pertama adalah pendapatan negara. Saya tulis dalam bentuk point. Awak tulis nanti, dah siap nanti awak tulis dalam bentuk ayat esei. Okey, sambung je ayat. Contohnya lah fakta ni. Tumbuh-tumbuhan semula jadi menyumbang kepada pendapatan negara. Titik. Itu ayat penuh. Yang ni saya bagi dalam bentuk point. Okey, supaya awak ingat. So, fakta pertama adalah penyumbang pendapatan negara. Huraian kepada pendapatan negara ni macam mana kita nak tanya? Bagaimana? Okey, bagaimana pendapatan negara ni diperoleh? Bagaimana? Kita tanya dalam hati lah tu. Bagaimana pendapatan negara ni diperoleh? Okey. So, bagaimana? Kalau dah tumbuhan semula jadi, ada kayu balak, betul tak? Kayu balak ni kita buat benda. Nak dapatkan duit. Kita eksport. Banyak sangat kayu-kayu balak yang bernilai. Kan? So, kayu balak kena ada perkataan dieksport. Kayu balak atau apa? Papan lapis. Yang ni yang dah diproses lah. Okey. Dieksport. Dieksport ke mana? Luar negara. Okey. Nanti awak buat ayat penuh lah ya. Okey, kemudian contoh nak buat contoh apa? Ni contoh nak tanya apa? Bagilah contoh negara apa yang kita ekspor kayu tu. Okey, contohnya adalah negara Jepun dan Singapura. Awak ingat je negara ni, tak payah pening. Dua negara. Kalau satu negara pun, letak Singapura pun betul. Okey. Jelas kat situ. Ada satu fakta. Kat sini satu fakta. Nampak tak? Sekejap. Ada satu fakta, ada satu huraian, ada satu contoh. Okey, dah dapat berapa? Satu markah. Satu lagi markah. Dah dapat 3 markah free. Senang ke tak? Senang kan? Cuma kena hafal saja. So, ini fakta pertama. Tadi dia nak 2 fakta kan? So, ini pertama. So, kita masuk fakta kedua. Apa lagi menyumbang pada pendapatan? Dapat duit dah lah. Berkaitan duit lah. Berkaitan untuk ekonomi ni kan? So, fakta kedua. Awak ingat adalah apa? Peluang pekerjaan. Tolong ingat ya. Ingat je, kalau berkaitan negara ni awak ingat 2 je. Pendapatan negara, peluang pekerjaan. Pendapatan negara, peluang pekerjaan. 2 fakta ni. Memang tolonglah mana-mana pun. Bukan soalan bab 8 saja. Ingat bukan bab 8 saja yang akan tanya soalan berkaitan dengan pembangunan negara ni. Malah untuk bab sumber semula jadi, lepas ni, semula jadi kan, yang petroleum, gas asli dan sebagainya tu, akan ditanya juga sumbangannya, kepentingannya kepada pembangunan negara. Ini jugalah jawapannya sebenarnya. Cuma kita akan bahagian huraian ni kita akan sesuaikanlah dengan sumber semula jadi tu. Contoh petroleum, kita gantilah kayu balak dengan petroleum. Contohlah kan. Kemudian negara apa yang dieksport. Sama je jawapan dia. Balik-balik itulah. Cuma pelajar kena faham lah. Okey, so fakta kedua adalah peluang pekerjaan. Saya tulis peluang pekerjaan je. Nanti awak tulis penuh peluang pekerjaan. So, huraian dia. Bagaimana peluang pekerjaan tu diperoleh kan? Bagaimana dia buat? Okey, huraian dia bagaimana?
Kita tanya dalam hati bagaimana peluang pekerjaan ni disediakan kan. Melalui apa? Pembinaan kilang proses balak ni. Contohnya kilang proses balak ni apa? Kilang kayu ke ataupun kilang papan lapis ke kan. Yang berkaitan kayu ni lah. Ataupun sebab sumber tumbuhan semula jadi ni tak semestinya hutan hujan tropika. Mungkin juga hutan bakau. Contoh hutan bakau kan. Boleh buat kilang apa? Kilang proses arang. Macam tu kan. Okey, yang ni saya letak kayu papan lapis untuk balak je lah ya. Okey, contoh. Contoh ni nak letak apa? Contoh pekerjaan. Sebab tadi kan fakta tadi berkaitan peluang pekerjaan. So, contoh pekerjaan apa? Sebenarnya pekerjaan ni awak boleh tambah kat sini ya. Secara langsung atau tak langsung. Apa maksud langsung atau tak langsung tu? Kalau langsung ni langsung dengan ada kait dengan kilang terus lah. Contohnya apa? Operator kilang kan? Operator kilang atau jurutera kilang atau technician ke apa? Juruteknik ke kan? Juruteknik kilang dan lain-lain. Ataupun yang secara tak langsung ni, contohnya nak proses kayu balak ni kan, perlukan balak tu diangkut ke kilang. So, kena ada apa? Pembawa lori, betul tak? Pembawa lori. Betul tak? Pembalak, pemotong balak tu kan. Kita panggil pembalak. Dan lain-lain. Buatlah contoh yang berkaitan. Kau jangan tulis nelayan pula. Salah lah. Kena contoh, kena berkait dengan, contoh huraian ni kena berkait dengan fakta tadi. Alright? So senang kan? Ya Allah, senang ya amat kalau awak dah tahu teknik. Okay, tanya je fakta tu apa yang dia nak, kemudian bagaimana, kemudian contoh. So kat sini dapat lagi 1 fakta, 1 markah, 2 fakta, 2 markah. Okey, yang ini. So kita kira markah. Kat sini kita kira markah kita cuba. Kira markah. Okey. Fakta pertama, pendapatan negara dapat 1 markah. Ada je perkataan pendapatan negara walaupun ayat awak agak tunggang langgang sikit akan dapat markah. Contoh ayat lah ya. Tumbuhan semula jadi penting untuk pendapatan negara. Titik. Dapat dah 1 markah. Okey. Kemudian apa? Huraian dia ada perkataan dieksport. Kena ada perkataan dieksport. Tadi kena ada pendapatan negara. Wajib perkataan ini. Okey, dapat 1 markah. Kemudian nak masuk ayat kedua, kayu balak ataupun papan lapis ini akan dieksport ke luar negara. Ataupun dijual ke luar negara. Okey, seperti negara Jepun dan Singapura. Dapat 1 markah. So kat sini total 3 markah. Tapi tadi 6 markah soalan kan. So kita tengok yang kedua pula. Fakta peluang pekerjaan. Ada perkataan peluang pekerjaan dapat 1 markah. Secara langsung atau tak langsung tu tambahan sajalah ada peluang pekerjaan dapat 1 markah dah. Okey, kemudian huraian. Pembinaan kilang kayu. Ada perkataan kilang ni. Ada dapat 1 markah. Kemudian ada contoh ni. Ada operator kilang ke technician ke apa ke. Dapat 1 lagi markah. Tertebal pula dah. Okey. Faham ya? So kat sini dapat 3 markah lagi. So jumlah 3 tambah 3. Jawapan 6 markah full. Senang tak senang? Senanglah. Tetapi kalau hafal fakta. Yang ini sebenarnya hafal je. Sebabnya soalan esei. Dia tak akan bagi soalan tu satu soalan 8 markah. Tak. Dia akan bagi satu soalan maksimal 6 markah. Okay, kecuali soalan yang pecahan tu lah kan. Memanglah satu soalan esei 10 markah kan. Tapi pecahan soalan 1A, contoh 2 markah. 1B, 4 markah. 1C, 6 markah macam tu. So, dia tak adalah satu soalan tu dia tak pecahkan ABC. Tak. Okay, dalam soalan pecahan tu, yang markah maksimum adalah 6 markah. So, hafal 2 fakta saja sebenarnya. Kalau awak dah tahu uraian dan contoh dia. Okey, macam ni. Ingat, kalau pembangunan negara je tak lain tak bukan pendapatan negara dengan peluang pekerjaan. Tolong hafal. Adalah lain macam apa? Infrastruktur dan sebagainya ya.
Okey, kemudian kita tengok kalau soalan nombor 4 tadi dia tak bagi 6 markah, dia bagi 4 markah je. Dia bagi 4 markah pula sebenarnya. Saya tukar saya tukar. Bukan 6 markah tapi 4 markah. Bagaimana nak buat kalau 4 markah? Kalau 4 markah senang juga. Dia nak 2 fakta tambah 2 huraian. Okey, 2 huraian. So, ambil sajalah kat atas ni tadi. Sama je. So, buang je contoh. Ambil 2 fakta, 2 huraian. Tak ada contoh. Dapatlah 4 markah. Faham tak? Sini 2 markah, sini 2 markah, 4 markah. Okey? Tapi kadang-kadang kalau tak ada huraian pun, contoh ni kadang-kadang boleh dikira sebagai huraian. Contoh awak buatlah. Awak tulis-tulis, awak tak ada huraian ni, awak tulis. Ada ni contoh ni. Contoh je. Peluang pekerjaan dengan contohnya pembawa lori. Dapat juga. Okey? Kadang-kadang contoh tu boleh dijadikan huraian. Alright, faham ya? Okey, saya harap yang ini tadi dalam bentuk point saya buat. Nampak tak dalam bentuk point? Untuk esei tak boleh buat bentuk ni ya. Kena buat dalam bentuk ayat. Bagaimana? Type lah. Contoh. Jadi tumbuh-tumbuhan semula jadi memainkan peranan penting terhadap pembangunan negara kerana ia memberi pendapatan kepada negara. Titik. Kemudian apa? Hasil kayu bala atau papan lapis akan dieksport ke luar negara seperti negara Jepun dan Singapura. Buat dalam bentuk ayat simple. Bukannya buat ayat kerangan tak apa-apa, buat pendahuluan dan sebagainya. Tak perlu kita nak ringkasan pendek sajalah. Tapi dalam bentuk ayat. Tak nak bentuk tulis point macam ni So saya harap awak faham. So silalah salin dalam buku tulis. So habislah bab 8. Saya harap minggu depan kita akan masuk bab baru, bab 9. So silalah baca bab 9 sebelum kita masuk ke kelas. Minggu depan cuti kan? Selepas cuti Okey, itu sahaja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.